Lebih kurang pukul 12 malam, Tok Kaya Sendi Diraja datang menemui Datuk. Dia pun menceritakan apa yang berlaku sebentar tadi memang tidak diduganya. Kalaulah dia tahu kejadian itu akan membuka rahsia dirinya, memang dia tidak akan mengundang Datuk ke rumahnya. Tetapi Datuk terus menasihati Tok Kaya Sendi Diraja supaya menerima kenyataan ini dengan rela hati. Inilah kuasa Allah. Dia melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu di dunia untuk kita supaya kita sedar. Allah boleh melakukan pembalasan terhadap kerja yang tidak direlakannya di muka dunia tanpa menunggu kita menemui ajal. Apa yang diperkatakan oleh Datuk itu diakui oleh Tok Kaya Sendi Diraja. Dan malam itu juga, Tok Kaya Sendi Diraja menyatakan hasratnya untuk pergi menunaikan fardu haji ke Tanah Suci Mekah. Bila melihat keadaan sudah tenang, Datuk pun memberitahu Tok Kaya Sendi Diraja tentang hasratnya untuk pulang ke kampung. Mendengar kata-kata itu, Tok Kaya Sendi Diraja nampak resah. Kenapa yang cepat sangat nak balik? Tunggulah sehari dua lagi. Tahan Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk tersenyum sambil melihat langit petang yang berwarna kemerah-merahan dari anjung rumah. Kita ni ada anak isteri, ada juga binatang yang perlu kita tengok, Tok Kaya. Apa yang dirisaukan? Kan ada yang menjaganya. Betul, tapi isteri kita pun dah uzur, jadi tak bolehlah tunggu sehari dua lagi. Tok Kaya Sendi Diraja bangun dari kerusi, berjalan ke hadapan dekat dengan tingkap. Kedua belah tapak tangannya menekan jenang tingkap. Saya ni masih mengharapkan pertolongan awak. Barangkali inilah pertolongan akhir yang saya minta, kata Tok Kaya Sendi Diraja sambil memusingkan badannya memandang wajah Datuk. Tok Kaya Sendi Diraja datang dekat Datuk lalu dia duduk atas kerusi. Apa lagi yang mahu saya tolong? Masalah tu dah selesai, tapi ada masalah lain. Maksud Tok Kaya? Orang yang berbadan besar yang selalu ganggu saya. Datuk terdiam. Matanya tajam merenung keluar pada pokok-pokok pisang di dada jalan raya Ipoh Kuala Lumpur yang tidak putus dengan kenderaan. Ada sesuatu yang Datuk fikir. Saya memang mengharapkan supaya Datuk menolak permintaan Datuk Kaya Sendi Diraja itu. Sudah bosan saya tinggal di rumah tu. Jiwa dan fikiran saya tidak pernah tenang dan aman. Baiklah. Apa yang Tok Kaya mahu dari saya? Menghalau penunggu rumah ni. Satu kerja yang sulit. Kalau dia datang kemudian, senanglah kita. Tetapi, kalau sudah jadi penunggu turun-temurun, memang payahlah. Sebabnya, ini merupakan satu warisan keturunan Tok Kaya. Jawapan dari Datuk itu mendatangkan rasa yang amat kecewa pada diri Tok Kaya Sendi Diraja. Renungan matanya begitu redup tertumpu ke arah muka Datuk. Datuk bagaikan tahu apa yang bergolak dalam dada Tok Kaya Sendi Diraja. Dalam sejarah saya mengikuti kegiatan Datuk, belum pernah lagi dia menolak setiap pertolongan yang diminta darinya. Permintaan Tok Kaya Sendi Diraja tidak dapat ditunaikannya. Tanya saya dalam hati. Kalau Tok Kaya berhajat juga, bolehlah. Boleh, saya cuba. Datuk memberi harapan. Segaris senyum senang berlari di bibir Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk meminta Tok Kaya Sendi Diraja mencari tempat bara. Datuk juga mahu bara yang diisikan ke tempat itu mestilah bara dari kayu keruing yang melintang uratnya. Dengan susah payah, Tok Kaya Sendi Diraja mencari kayu keruing melintang urat. Nasibnya cukup baik. Dengan pertolongan Pak Ayub Naim, kayu itu diperolehinya. Kayu itu dibakar dan diambil baranya. Semua diserahkan pada Datuk. Datuk pun melihat ke langit lagi sekali. Dia melihat awan putih yang bergerak lembut ke arah matahari. Bila sebahagian daripada awan itu menutupi bahagian pinggir matahari, Datuk pun melompat dan bersuara. Sekarang ni bawa perasap itu ke tengah ruang. Saya sambar tempat bara api dan berlari membawanya ke tengah ruang rumah dan meletakkannya di situ. Saya berpatah balik ke tempat Datuk. Saya lihat Datuk sedang bercakap dengan Tok Kaya Sendi Diraja.
Di mana kau letakkan benda tu? Tanya Datuk. Di tengah rumah. Datuk lagakan gigi atas dengan gigi bawah. Tangan kanannya menyentuh dinding rumah. Mata Datuk kelihatan rapat dan tangan kirinya diletakkan atas bahu Tok Kaya Sendi Diraja. Secara mendadak saya lihat Tok Kaya Sendi Diraja jatuh macam ditendang sesuatu. Datuk buka mata dan memandang tepat ke arah saya. Dia pun membangunkan Tok Kaya Sendi Diraja sambil berkata, "Salah satu tiang dalam rumah ni ada penunggunya." Muka Tok Kaya Sendi Diraja kelihatan pucat, badannya menggeletar, bibirnya kelihatan kebiru-biruan. Datuk nenek Tok Kaya dulu memeliharanya dengan tujuan menjadi penjaga rumah. Jelas Datuk. Saya tak tahu. Sekarang ni Tok Kaya dah tahu. Ujar Datuk dengan ketawa yang memanjang. Tok Kaya Sendi Diraja pun tersengih. Datuk pun menyuruh saya meletakkan tempat perasap dekat dengan tiang seri. Perintah itu saya patuhi. Bila saya mau melangkah merapati Tok Kaya Sendi Diraja dan Datuk, saya dapati mereka sudah pun berada dekat saya. "Duduk," kata Datuk. Saya pun duduk. Begitu juga dengan Tok Kaya Sendi Diraja. Saya duduk sebelah kanan dan Tok Kaya Sendi Diraja duduk di sebelah kiri Datuk. Semua menghadap ke arah tempat perasap. Datuk menaburkan kemenyan dalam bara api. Asap kemenyan menguasai ruang rumah. Datuk bertafakur sejenak. Matanya rapat dan kedua lengan terletak di atas kepala lutut. Suasana dalam rumah itu terasa aneh sekali. Terlalu sepi. Saya rasa seolah-olah berada di satu tempat yang cukup tenang dan terdengar bunyi air sungai yang mengalir. Dari tiang seri rumah, terhidup pula bau yang cukup harum. Saya mengerling dengan ekor mata ke arah tiang seri itu. Saya lihat tiang seri itu mengeluarkan asap yang nipis. Kemudian terus hilang. Datuk pun menoleh ke arah Tok Kaya Sendi Diraja dan terus berkata, "Ada tanda kejayaannya ni." Tok Kaya Sendi Diraja terus tersenyum. Datuk pun menyatakan padanya bahawa dia telah dapat berbicara dengan penunggu itu secara perasaan dengan tenang sekali. Penunggu rumah itu akan keluar menemui Datuk pada tengah malam nanti. Sebelum bertemu, penunggu yang berwajah garang dan berbadan besar itu minta diadakan satu upacara kecil dengan menepung tawar tiang seri. Satu permintaan yang cukup mudah dilaksanakan. Menjelang waktu maghrib, tiang seri itu pun ditepung tawar oleh Datuk. Tok Kaya Sendi Diraja dan anak isteri turut menyaksikan upacara kecil itu. "Begitu sahaja, biar saya uruskan. Tok Kaya jangan campur tangan dalam soal ni ya," ujar Datuk dengan tenang. "Maksud awak?" "Begini, saya akan berjumpa dengannya secara terbuka. Biar saya tanya asal-usulnya dan petua bagaimana mahu menghalaunya." "Saya mahu tengok." "Percayalah pada saya. Kalau baik berita yang saya dapat, berita baiklah yang saya akan beritahu. Dan begitulah sebaliknya." Tok Kaya Sendi Diraja setuju. Dia yakin Datuk mahu menolongnya dalam masalah ini. Tok Kaya Sendi Diraja yakin yang Datuk tidak memiliki hati yang bercabang. "Kalau dah begitu kata awak, saya ni menurut saja." Jawapan itu amat menyenangkan hati Datuk. Tepat jam 12 malam, Datuk pun meletakkan bantal dua bertindih di bucu katil. Cadar katil yang berwarna kuning itu dibentangkan di atas lantai. Cukup teliti Datuk menyusun kedudukan barang-barang di atas katil. Sekali pandang bagaikan singgasana raja-raja zaman silam. Seperti yang selalu kita tonton dalam filem Purbakala, Purbawara, keluaran tempatan dalam tahun 60-an. Datuk mengenakan baju dan seluar hitam, berkain samping merah, memakai tanjak dan sebilah keris tersisip di pinggang. Datuk juga menyuruh saya berpakaian kemas. Saya disuruh oleh Datuk duduk di tepi katil. Maafkan saya disuruh oleh Datuk duduk di kaki katil. Saya diberi perintah supaya jangan panggungkan kepala walau apapun yang berlaku dalam bilik. Suasana bertambah sepi. Bulu rumah saya secara mendadak meremang. Saya terasa cukup seram. Bunyi kaki orang melangkah jelas kedengaran dan dituruti dengan bunyi tapak kaki kuda di luar bilik. Datuk pun memadamkan lampu dan menyalakan sebatang lilin.
Saya cukup resah. Suasana yang sepi bertukar menjadi agak bising dengan bunyi angin dan daun tingkap terbuka sendiri. Suara burung jampuk kedengaran sayup-sayup bersama lolongan anjing yang memanjang. Ada kalanya lolongan anjing itu berbunyi macam orang menangis dan ketawa. Tetapi bunyi lolongan memanjang dan sayu lebih kerap didengar. Datuk berdiri dekat pintu. Daun pintu terbuka dengan sendiri dan serentak dengan itu, api lilin pun terpadam. Saya resah di dalam kegelapan. Kali ini, saya dapat mendengar dengan pasti bunyi orang duduk di atas katil. Kerana gelap, saya tidak dapat melihat bentuk manusia itu. Saya terdengar bunyi suara orang batuk dari atas katil. Serentak dengan itu, suasana gelap bertukar menjadi samar-samar atau dalam istilah daerah tempat saya, keadaan begitu dipanggil celah-celah tanah. Kerana ingin tahu, larangan Datuk saya langgar. Saya panggungkan kepala sedikit dan ekor mata kanan menjeling ke arah katil. Saya lihat seorang lelaki berbadan besar, siap dengan tanjak dan bintang kebesaran duduk atas bantal. Misainya cukup lebat, sinar matanya tajam dan di sebelah lutut kanannya pula tersimpuh seorang puteri. "Apa hajat?" Terdengar suara yang parau. "Minta tuan hamba keluar dari sini," balas Datuk. "Minta maaf. Janji kita, selagi Tiang Seri ini berada di rumah ini, kita tidak keluar. Itu janji kita dengan tuan punya rumah asal." "Saya minta maaf pada tuan hamba. Saya minta maaf, kami sekadar meminta." "Kau dan aku adalah makhluk Allah. Kenapa harus menghalau makhluk lain yang punya niat baik?" "Maksud tuan hamba?" "Aku ni dari jin yang percaya pada hukum Allah dan memang taat pada perintahnya. Biarlah kami hidup di sini, sama-sama menjalankan hukum Allah dan melawan perkara yang buruk." Itulah percakapan Datuk dengan makhluk ganjil itu. Datuk terdiam. Makhluk ganjil itu turun dari katil dan duduk berhadapan dengan Datuk. Saya lihat mereka bagaikan memperkatakan sesuatu. Perkara itu berlangsung agak lama dan saya bagaikan dipukau kerana secara mendadak saya terasa mengantuk dan terus tidur. Apa yang berlaku sesudah itu saya tidak tahu. Setelah menyelesaikan sembahyang subuh, Datuk terus membacakan surah Yasin hingga tamat. Saya membaca beberapa buah kitab yang memang dibawa khas oleh Datuk untuk saya baca bagi mengisi masa lapang. Subuh itu, saya membaca kitab Tajul Muluk. Seronok juga membacanya. Tetapi Datuk tidak berapa menggalakkan saya membaca kitab tersebut. Dia lebih suka kalau saya membaca kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan hukum-hukum agama Islam. Lebih kurang pukul 7 pagi, Datuk pun menemui Tok Kaya Sendi Diraja di ruang bawah. Apa yang berlaku pada malam tadi, Datuk ceritakan secara terperinci kepada Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja mengeluh panjang kerana Datuk tidak berjaya mengusir penunggu rumah tersebut. Menurut Datuk, berdasarkan cerita dari makhluk ganjil itu, penunggu itu akan berada di situ sampai satu masa yang tidak dapat ditentukan. Kecualilah kalau rumah tersebut dirobohkan dan tiang seri yang berwarna kekuningan itu dihanyutkan ke laut. Datuk juga memberitahu Tok Kaya Sendi Diraja, moyangnya dulu membeli kayu-kayu itu dari sebuah istana lama di Aceh, Indonesia. Kayu-kayu itu dibawa dengan sebuah tongkang dan mendarat di pelabuhan Bagan Datuk. Moyang Tok Kaya Sendi Diraja menyewa tongkang tersebut dengan seorang kawan yang berasal dari Sumatera. Kawannya itu pula menggunakan kayu-kayu itu untuk membuat rumah di papan dekat pusing Batu Gajah. Rumah binaan kawannya itu terkenal sebagai Istana Papan. Sekitar tahun 70-an, Istana Papan itu masih wujud lagi dan dijaga oleh anak buah kawan moyang Tok Kaya Sendi Diraja. Apakah istana itu masih wujud sekarang? Saya tidak pasti kerana kawasan itu telah ditinggalkan untuk kerja-kerja melombong biji timah. Bagaimana kalau bangunan rumah tu diruntuhkan dan tiang serinya kita hanyutkan ke laut? Tanya Datuk. Oh, minta maaf saya ulang balik. Salah dialog ni. Bagaimana kalau bangunan rumah itu diruntuhkan dan tiang serinya kita hanyutkan ke laut? Tanya Datuk pada Tok Kaya Sendi Diraja.
Sayang, itu rumah pusaka. Kalau begitu, biarkan ia tegak di situ. Kita cuma harus hati-hati, jangan membuat kerja yang tak baik. Tiap-tiap malam Jumaat, panggillah orang-orang berdekatan membacakan surah Yasin. Usah bimbang, dia sekadar menumpang dan menjaga anak buah Tok Kaya. Apa boleh buat, saya terpaksa berhadapan dengan semuanya ni. Keluh Tok Kaya Sendiri Raja sambil tersenyum. Inilah kali pertama Datuk gagal dalam usahanya. Anehnya, Datuk tidak pernah merasa kesal dengan peristiwa yang terjadi. Ini merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Datuk. Waktu Datuk dan saya mahu meninggalkan rumah Tok Kaya Sendiri Raja pada pagi Selasa, Tok Kaya mengulurkan sebanyak RM500 pada Datuk. Sayangnya, pemberian itu ditolak oleh Datuk. Dia sekadar mengambil wang tambang untuk pulang yang berjumlah tidak sampai pun RM10. 6 bulan kemudian, Tok Kaya Sendiri Raja dan keluarganya berpindah ke rumah baru di Jalan Lapangan Terbang Ipoh. Rumah besar yang ditinggalkan itu telah disewa oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perak. Jabatan Pelajaran telah menempatkan guru-guru pelatih perempuan yang gagal ke Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun Melaka. Dan bangunan itu dikenali oleh masyarakat setempat sebagai pusat latihan guru-guru normal. Beberapa orang guru pelatih perempuan telah dicampakkan menerusi tingkap oleh penunggu rumah besar itu kerana bercakap tidak senonoh dan mandi telanjang. Salah seorang daripada mangsanya berasal dari Tanjung Belanja dekat Parit yang sekarang masih mengajar di daerah Krian. Sudah mempunyai 2 orang cucu. Tempat yang paling keras ialah tingkat atas. Lagi sekali Datuk diundang ke rumah batu tersebut. Datuk pun memberi beberapa petunjuk untuk dipatuhi oleh guru-guru pelatih perempuan yang tinggal di situ. Bila arahan itu dipatuhi, kejadian yang ganjil itu tidak berlaku lagi. Sejak Tok Kaya Sendiri Raja berpindah ke rumah baru, hubungannya dengan Datuk tidak putus. Ketika anaknya Nurbaya menikah dengan orang balik Pulau Pinang, Tok Kaya sendiri menjemput Datuk datang ke rumahnya dengan kereta. Begitu juga ketika menghantar Nurlin ke London untuk menyambungkan pelajarannya. Datuk dijemput dan dibawa ke lapangan terbang Kuala Lumpur. Tetapi nasib Tok Kaya Sendiri Raja kurang baik. Sebaik saja anaknya Nurlin menamatkan pengajian di England, anaknya terus menikah dengan orang putih dan menetap di Essex, kira-kira 60 km dari London. Perbuatan anaknya itu amat mendukacitakan hati Tok Kaya Sendiri Raja. Untuk maklumannya, Tok Kaya Sendiri Raja meninggal dunia dalam tahun 1971. Nurlin dan suami serta 2 orang anaknya tiba sesudah jenazah Tok Kaya Sendiri Raja dimasukkan ke dalam lubang kubur di tanah perkuburan orang Islam di Garap berhampiran Jalan Besar Ipoh, Kuala Kangsar. Okey, itu sedikit info ya. Baik, kita teruskan. Kepulangan Datuk ke kampung kali ini amat berbeza sekali. Dia selalu saja mengadu kepada nenek yang dirinya kerap diserang sakit tulang. Bila sakit itu datang, Datuk terpaksa duduk berhari-hari di atas katil. Berbagai ubat cara kampung dilakukan. Sakitnya itu sudah cukup susahlah mau sembuh. Dan Datuk lebih banyak menghabiskan masanya dengan membuat amal ibadat. Kegemarannya menembak ayam hutan dilupakannya sama sekali. Tetapi isteri mudanya orang Bunian selalu mengunjunginya, terutama di malam Jumaat dengan membawa ubat-ubat dari akar kayu. Ternyata ubat-ubat itu tidak memberikan sebarang kesan pada Datuk. Saya dan cucu-cucu yang lain telah membawa Datuk menemui doktor swasta di Taiping, Setiawan dan juga Ipoh. Namun usaha itu juga tidak berjaya. Menurut doktor yang ditemui, sakit Datuk itu adalah sakit biasa yang akan dialami oleh kebanyakan orang lelaki bila berusia hampir 40 tahun. Inilah akibatnya bila waktu muda kerja terus merantau ke sana kemari. Dah tua, penyakit pula hinggap. Keluh Datuk pada suatu petang. Itu dah adat dunia. Apa Datuk takut? Pada mati ke? Tanya saya. Datuk ketawa terkekeh. Secara terang-terangan, dia mengatakan pertanyaan dari saya itu satu pertanyaan yang bodoh. Mati apa yang ditakutkan? Cuma kita bimbang kalau amalan kita semasa hidup tidak sempurna sebagai seorang Islam. Mati memang menanti kita. Jawab Datuk. Saya terdiam.
Cakapnya itu memang benar dan tepat sekali. Saya menghabiskan masa petang itu dengan mendengar cerita dari Datuk tentang pengalaman masa mudanya. Ada kalanya saya ketawa berdekah-dekah bila Datuk membuka kisah lucu yang pernah dialaminya. Bila duduk berduaan, begitu terasa betapa mesranya Datuk melayani saya. Bila sampai waktu maghrib, Datuk terus memerintahkan saya untuk menunaikan sembahyang maghrib. Lepas maghrib, Datuk mengajar saya untuk mengenali Allah dengan lebih dekat lagi. Dia mengajar saya tentang sifat 20. Dia juga mengajar saya cara-cara sembahyang tahajud dan sembahyang hajat, di samping beberapa doa yang harus dibaca selepas menunaikan sembahyang fardu. Kau harus mengamalkan dalam hidupmu. Selepas sembahyang maghrib pada tiap-tiap malam Jumaat, eloklah kau baca surah Yasin. Datuk mengingatkan saya dan pesannya itu hingga kini masih terpahat dalam hati kecil saya. Entah apa mimpi Datuk. Secara mendadak sahaja, pagi itu kira-kira pukul 9, dia mengajak saya pergi ke Pekan Air Tawar. Pada mulanya, saya amat keberatan untuk pergi. Ada dua sebab kenapa saya tidak mau pergi ke sana. Pertama, Air Tawar bukanlah satu pekan yang besar. Keduanya, suasana di pekan itu memang tidak menarik minat saya. Aku nak jumpa kawan dari Cangkat Keruing. Selalunya setiap hari Selasa diturun ke Air Tawar. Begitu Datuk menyatakan setuju utamanya. Maaf, macam tak kena ayat dia ni. Saya ulang semula. Begitu Datuk menyatakan tujuan utamanya yang dia mahu pergi ke situ. Sekarang kita pergi ke Tok? Tentulah, pergi bersiap, ujarnya. Saya pun tukar pakaian. Tidak sampai 10 minit, saya pun sudah berada di kaki tangga. Kemudian saya dan Datuk jalan beriringan menuju ke gigi jalan raya. Datuk menahan bas. Kira-kira 40 minit berada dalam perut bas. Kami pun sampai ke tempat yang dituju. Setelah mundar-mandir dalam pekan kecil itu, Datuk pun menemui kawan lamanya. Usianya tidak banyak beza dengan usia Datuk. Mereka bercakap panjang. Saya hanya tumpang dengar saja. Saya terkejut bila kawan Datuk itu mengajak Datuk untuk pergi ke Kuala Terung dengan tujuan tertentu. Datuk menolak dengan alasan kalau sekadar pergi ke Kuala Terung untuk mencari kayu bakau bagi kegunaan menahan tebing sungai dari arus deras. Datuk tidak mahu. Berceritalah kawan Datuk itu tentang rumahnya yang dibina di tebing Sungai Keruing. Tebing itu setiap hari runtuh kerana dilanda arus sungai yang deras. Kau binalah rumah ke tempat lain. Habis ceritalah, kata Datuk. Malas nak pindah. Kalau begitu, kau pacak tebing tu dengan batang buluh. Datuk memberi nasihat. Kawannya terdiam. Mereka berpandangan dan senyum pun terukir di bibir mereka berdua. Datuk merenung saya. Bahu kanannya dipegang serta ditekan. Kemudian Datuk merenung kedua-dua biji mata kawannya lama-lama. Keresahan terbayang di wajah kawan Datuk itu. Aku ni tahu tujuan kau yang sebenar mengajak aku ke Kuala Terung. Cukup bersengaja tekanan nada suara Datuk. Kawannya tersengih dan wajahnya bertukar kemerah-merahan menahan rasa malu. Kawan Datuk memalingkan wajahnya ke arah lain. Kau berterus terang je lah yang kau mau meminta pertolongan dari aku. Sambung Datuk lagi dan kawannya anggukkan kepala. Saya terus menggigit bibir. Mata saya masih tertumpu ke wajah kawan Datuk. Aku tahu kalau aku berterus terang, kau takkan tolongnya. Kau dah benci dengan kerja-kerja menolong orang, bukan? Aku tak pernah pun fikir hal tu. Kalau untuk kebaikan, aku takkan pernah menolak. Salah dugaan aku ni. Keluh kawan Datuk dengan nada suara yang mengandungi kekesalan. Kerana mahu bercerita agak panjang, kawan Datuk itu mengajak saya dan Datuk masuk ke sebuah warung kepunyaan orang Melayu keturunan Mandailing yang terletak di sudut kanan jalan raya menuju ke Lumut. Okey guys, di sini siapa yang tahu keturunan Mandailing ni? Keturunan yang dari mana Boleh komen boleh komen di ruangan komen. Baik, kita teruskan. Dengan rasa agak kesal, kawan Datuk itu memberitahu kegagalannya menghalau syaitan yang bermaharaja lela di sebuah kampung dekat Kuala Terung. Akibat kegagalan itu, tangan kanannya terasa lumpuh dan kebas sepanjang masa. Tidurnya selalu diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan. Ada kalanya dia tidak sedarkan diri sampai beberapa jam. Jadi, apa yang harus aku buat dalam hal ni?
Tanya Datuk dengan nada suara yang menurun. Wajah kawannya direnung tepat-tepat dengan tenang. Datuk menghirup kopi di hadapannya. Kau, aku harapkan dapatlah menolong dalam hal ni. Susah kalau menyambung kerja yang terbengkalai. Keluh Datuk sambil merenung kosong di depan pada kenderaan yang bersimpang siur di dada jalan. Beberapa detik masa berlalu tanpa diiringi dengan sepatah perkataan dari Datuk dan kawannya. Saya pula terus menghirup kopi panas. Biar aku fikirkan dulu. Hari Selasa depan, kau datang rumahku. Beritahu Datuk pada kawannya. Saya lihat kawan Datuk itu tersenyum senang. Datuk dan kawannya berjabat tangan sebagai tanda perpisahan. Waktu berada dalam bas untuk pulang, Datuk memberitahu saya bahawa kejadian aneh yang mengganggu penduduk dekat Kuala Terong itu harus diatasi. Kalau dibiarkan nanti, penduduk di situ salah anggap dan melupakan kekuasaan Tuhan serta membuat kerja-kerja yang bertentangan dengan hukum agama. Aku bimbang, mereka akan menjadikan kubur itu sebagai tempat keramat. Pendek sahaja Datuk memberitahu saya. Dari apa yang Datuk dengar melalui kawannya itu, jelaslah orang yang mereka kuburkan di tanah perkuburan itu ketika hidupnya telah melakukan kerja-kerja yang ditunjukkan oleh syaitan. Orang perempuan ke lelaki tu? Perempuan. Masa hidupnya aku ingat dia telah menduakan suaminya dan durhaka pada suaminya sendiri. Beritahu Datuk lagi pada saya. Satu keinginan timbul dalam hati untuk mendengar cerita selanjutnya. Tetapi hasrat itu tidak terlaksana. Bagi Datuk, mengajak saya berhadapan dengan kejadian itu lebih baik dari bercerita. Kau ikut aku ke sana, ya? Ungkapan dari Datuk itu amat menggembirakan hati saya.